Tengku Jan Lee Tengku Mahalil, iaitu pelumba kereta drift profesional. Apa khabar Tengku Jan? Pagi. Ini rakan sikit saya ni. Tapi hari kita cerita pasal drift. Okey, di sebelah Tengku Jan kita ada Encik Zah Jasmari, merupakan penganjur MOA Motorsport Challenge 2019. Apa khabar? Dan juga di sebelah Encik Zah iaitu Encik Syarif Ibrahim, juri dan juga pengulas pelumba kereta drift profesional. Oh, ini kita nak minta diulas sikitlah. Okey. Baik, Tengku Jan, macam Tengku Jan sendiri memang dah profesional. Adakah ini platform yang bagaimana? Mengapa memilih MOA? Patutnya dah boleh jadi juri ke sebagainya kan. Dah banyak kali menang. Bagilah orang lain menang pula. Kenapa memilih MOA? Adakah memang tempat ni memang rare yang special atau apa sebenarnya? Ya, betul. So pertama kali bila kita ada diskusi di mana saya akan jadi juri dan juga tolonglah untuk set up track semua. Dan bila kita sampai ke tapak dia iaitu MOA Academy Polis di MOA, fasiliti dia memang bagus. Dan dari segi layout pun ni pertama kalilah di Malaysia kita akan adakan satu track di mana kita akan menggunakan jalan yang seperti jalan bukit. So dari segi memang special. So that's why saya nak masuk. Oh, nak cubalah. Tak boleh tahan. Dia Tengku Jan ni dia berani, dia bayar rendah. Sikit pun dinding-dinding dia rendah. Apatah lagi drift kan. Nampak macam ni kan, macam jambu handsome kan. Tapi dia hati power ni. Okey, baik Encik Izzah juga kalau kita lihat kan mengapa milih MOA ni? Adakah special seperti Tengku Jan kata ataupun apa keunikannya? Okey, pertama kalinya kita dapat satu idea untuk mengadakan julung-julung kalilah di MOA untuk aktiviti drift. Sebelum ni kita ada buat di kebiasaan di dataran. Tapi kali ini kita ada satu kerjasama dengan Maktab Polis. Dia membenarkan kita menggunakan facilities yang ada. So kita try collaborate dengan Tengku Jan. So dia pun alhamdulillah bagi respon yang baik. So kita ajak dia ke MOA untuk sama-sama lah. Itu dia. Dan Cik Syaril Ibrahim merupakan juri dan pengulas pelumba kereta drift profesional. Dan mungkin Cik Syarif boleh kongsi sedikitlah bagaimana sukan pemotoran drift ini dinilai sebenarnya. Okey, mula-mula sekali sukan drifting ini dia ada dua level. Yang mana level yang pertama, peringkat yang pertama qualifying, sesi kelayakan. Setiap driver akan diberikan 2 sesi kelayakan yang akan dinilai menerusi angle, line dan juga style. Angle apabila mengelusuri ke dalam litar perlu dalam keadaan transition. Berarti corner tu ke sebelah kiri, angle steering akan ke kanan. Begitu juga dengan sebaliknya, sekiranya corner tu sebelah kanan, steering perlu counter ke sebelah kiri. Itu kita panggil angle. Satu kriteria. Kriteria yang kedua adalah line ataupun garisan. Dia ada racing line dia, drifting line yang perlu diikuti menerusi clipping point untuk bumper depan dan juga clipping zone untuk bumper belakang. Dan yang ketiga kriterianya adalah style ataupun gaya. Gaya adalah keseluruhan kawalan pelumba daripada starting line sehingga ke finishing line. Termasuk sekali dengan speed di dalam style. Dan apabila telah habis level yang pertama, sesi qualifying itu, markah mereka akan dikira, akan diberikan markah tertinggi, akan dipairkan dengan level yang kedua iaitu tandem drift. Tandem drift yang mana 2 jentera akan dilepaskan secara serentak. Yang ikut point daripada qualifying sebelum itu, yang mana mereka akan bersaing antara satu sama lain secara kalah mati. Yang mana ada 2 run juga. Pertama kereta A yang depan, kedua run kereta B akan bertukar posisi. Jadi kita akan dapat membezakan yang manakah yang lebih layak untuk ke peringkat seterusnya, daripada best 32 ke 16, 16 ke 8, 8 ke 4 dan kita akan ketemui finalis dan juga juara pertandingan itu. Dia tidak semestinya kalau kereta di depan tu memang juara, tapi tandem tu sangat menarik kalau dapat mengikut rapat kan. Jadi nak tanya Tengku Jan juga, macam mana persiapan mental fizikal dalam keadaan begini? Memang dah ada pengalaman tapi setiap lokasi dia akan berbeza. Jadi bagaimana? Sebenarnya kalau dari segi seorang pemandu yang profesional lah, kita dah memahami corak jalan. So that means untuk carikan garisan tu sepatutnya bukan satu masalah. Yang pentingnya kita kena faham apa yang juri nak. So sebelum tiap-tiap run yang kita jalankan, juri akan mengadakan satu briefing kepada semua driver. Di sana juri akan ulaskan detail-detail yang apa yang juri nak dari segi
pemanduan kita. So yang tu yang paling penting. Kita kena memahami apa yang juri nak. Dari sana kita akan memberikan satu show yang bagus, di mana juri akan memberikan markah dia maksimum 100 lah. Itu dia. Dan nampaknya kita akan berhenti rehat seketika ya. Dan untuk kita kembali selepas ini untuk memperkatakan lagi mengenai MUO Motorsport Challenge 2019. Kita rehat sambil-sambil nak naik kereta saya drift Boleh? Boleh. Okey, kita rehat dulu. Kita kembali selepas ini. Okey, kita nak menghibahkan mengenai MUO Motorsport Challenge 2019 yang akan berlangsung sebenarnya tak lama lagi dalam bulan April ni juga, dan kita nak tanya kepada empunya diri lah, iaitu penganjur. Nak tahu juga bila lah agaknya event ni akan berlangsung. Kita akan bermula pada 26 dan berakhir pada 27 April. So 2 hari kita punya program tu. Kita bertempat di Maktab PDRM Bakri Muar. So kita pun memberi kesempatan bila aktiviti drift ni kita masukkan sekali dengan drag, dan ada beberapa tim yang akan buat gathering, iaitu daripada tayar besar dan daripada selakan kehebatan, bersama-sama membantu ataupun menjayakan kita punya program di MUA kali ini. Dan mungkin Cik Ezhar boleh kongsikan kat mana lokasi akan berlangsungnya MUO Motorsport Challenge 2019? Okey, lokasi yang kita dah putuskan iaitu di Maktab PDRM Bakri Muar. Okey. Baik, Cik Syarif, kalau kita elakkan, ramai juga penonton nak tahulah macam mana tadi kita bagi tahu tentang rules dia. Seseorang pelumba tu nak dapat drift king. Bagaimana? Lepas tu kita nak tahu kepulan asap tu bagaimana nak dinilai, asap lagi banyak ke, macam mana dilihat sebagai dari sudut perspektif juri sendiri? Asap bukanlah faktor untuk menentukan kemenangan seseorang driver tu untuk menjadi raja drift ataupun champion pada pertandingan itu. Sebenarnya dalam kemenangan ini adalah tuah ataupun luck. Di samping apabila telah persiapan daripada tim yang bagus, kereta yang bagus, setup yang bagus, driver yang bagus. Jadi bila berlangsungnya pertandingan itu adalah bergantung kepada strategi tim itu sendiri untuk memastikan untuk mendapat tempat terbaik di dalam sesebuah pertandingan. Sebenarnya kalau kita lihat kan dalam perlumbaan sebegini sebagai pengulas juga, apa yang dilihatkan satu benda yang mungkin majis yang nampak ini nampak drifter ni sangat terbaik ni, dan nampak pada awalnya bagaimana? Kita boleh nampak daripada seawalan sesi praktis. Kita boleh nampak mana drifter yang berpotensi untuk memberikan saingan di dalam sesebuah pertandingan. Itu dari segi latihan lagi, praktis lagi. Okey. Tengku Jan sendiri pun dari segi latihan bagaimana sebenarnya? Adakah 200 kali ganda untuk praktis ataupun dah cukup pengalaman tu dah macam biasa-biasa saja, macam mana? Seperti Encik Syaril katalah, kita semua ada strategi. Kalau kita keluar praktis banyak-banyak kali pun, orang lain pun tengok kita punya line, cara kita memandu. So kira kita memberikan ilmu tu free lah kan, untuk pertandingan tu. So that's why dari segi praktis pun saya akan keluar maybe 3-4 lap saja untuk dapatkan feel untuk track tu. Tapi bila kita keluarkan skill tu time qualifying dengan tandem. Yang praktis tu untuk mendapatkan idea layout track, lining di mana, braking point di mana, itu saja. Okey, dah lalang kita dah jemput Tengku Rijan, merupakan pelumba kereta drift profesional yang terkenal tanah air. Kita nak ambil tips juga. Bagaimana mereka di luar sana yang orang kata bercadang, berminat nak menceburi dalam bidang sukan drift ni, apa yang perlu mereka lakukan? Yang pentingnya jangan lakukan aktiviti ni atas jalan raya. So sebab apa yang kita lakukan atau belajar di jalan raya, kita tak boleh nak implement untuk aktiviti perlumbaan yang benar. So ambillah peluang atau masa untuk menceburi bidang ni melalui channel-channel yang benar. Macam Encik Syarif pun ada event dia, AW Drift di area Klang Valley. So di sana pun ada latihan basic dan juga aktiviti-aktiviti yang lain. Ambillah masa untuk pergi ke go-kart,
untuk merasa atau memahami basic-basic memandu sebelum mencuburi bidang drift. Tapi sekali-sekali pun jangan lakukan di jalan raya sebab membahayakan orang lain. Itu dia tips Kalau dia. saya naik go-kart, saya selalu angkat tayak. Berat. Apa tadi Teguh John hebat lah kan. Okey, macam Encik Izzah sendiri kalau kita lihat kan, Dimon ni sangat menarik perhatian kita. Satu tempat yang menarik ialah dengan pesta makanan pagi dan sebagainya, sangat orang nak datang ke sana. Jadi setakat ni drifter berapa ramai dah yang mungkin dah daftarkan untuk turut serta? Alhamdulillah, setakat ni kita dah menerima lebih daripada 40. Kat 50 dah. Hampir 50 ya. Hampir 50. Hampir 50. So untuk permulaan satu angka yang baik untuk kita initiate program ni. Adakah yang 50 peserta tu mereka dah diuji awal ataupun siapa-siapa yang boleh? Bagaimana? Dia Tapisan itu. tapisan dia mengikut daripada peserta itu sendiri. Dia akan memilih kategori mana yang dia nak masuk, dia nak sertai. Okey, dan Cik Syaril selaku juri nak tahu juga apakah kesalahan yang kerap kali dilakukan oleh drifter ni sebenarnya? Ya, semua mesti tahulah. Drifting itu mengekalkan kereta itu dalam keadaan drifting daripada starting line sehingga ke finishing line, mengikuti lining yang ditentukan. Jadi sekiranya tak terjadinya drifting itu, jadi macam contoh spin, straightening dan juga off course, terkeluar daripada dalam litar, akan kita berikan potongan markah yang maksimum seperti spinning, berpusing, 0 point. Sekiranya drifting tetapi terlalu banyak playnya ataupun straightening sewaktu menggelunsuri di seliko itu, jadi kita akan lihat sekiranya sekali straightening biasanya kita akan deduct 30%. 2 kali straightening 60%. 3 kali straightening 0 point. Untuk tandem bagaimana? Adakah lagi dapat banyak markah tu? Biasanya tandem di depan, apabila berada di depan, kenderaan yang di depan perlu mengikuti lining sewaktu qualify. Yang di belakang perlu menjadi cermin. Seperti yang di depan, serapan yang boleh tanpa menyentuh kenderaan yang depan dan juga mengekalkan kereta dalam keadaan drift sehingga ke finishing line. Jadi di situ kita akan dapat lihat perbezaan yang ketara. Kadang-kadang tu macam champion-champion yang jumpa dekat final ataupun semi final, memang kita sebagai juri memang agak sukar menentukan siapakah yang lebih layak untuk menang. Jadi kita akan ada banyak one more time. Berarti habis 2 kali akan bermula lagi one more time kerana mungkin perbezaan kemenangan itu terlalu sedikit. Hebatlah Syarif, macam mengulas saya tengok. Saya tengok macam tengok TV. Hebatlah. Sebenarnya kita nak tahu juga ni dalam pertandingan Motorsport Challenge yang akan berlangsung tak lama lagi ni, berapa banyak pertandingan yang akan kategori yang akan dipertandingkan? Okey. Buat masa ni kita buka pada 2 kategori lah untuk drifting, iaitu daripada kategori Pro dan satu lagi kategori Max 15. Okey. Dan untuk drag, kemungkinan kita akan buka juga kepada 2 kategori. Iaitu kategori full modification, satu lagi ialah standard lah. Dia punya spesifikasi dia. Okey, Teguh John sendiri dah boleh rasa tak siapa persaingan terhebat? Siapa-siapa yang mungkin dah tengok dia selalu berjumpa kan? Antara Susah nak kata sebab kita pun pakai satu course atau layout yang baru. So dari segi pemandu saya rasa yang participate ni semua ada chance lah untuk masuk ke final. So insyaAllah kita boleh bagi satu show yang bagus lah. Okey, dan Cik Syarif juga ya, apakah nasihat Cik Syarif kepada mereka yang menyertai perlumbaan drift ini khasnya? Okey, ini adalah pertama kalinya di Malaysia untuk kita guna layout yang blind spot corner. Yang mana bila initiate drifting kita tak nampak corner next. Jadi pertandingan ini begitu mencabar dan juga pertama kalinya di Malaysia, dan untuk semua peserta get ready lah. Itu dia cabaran untuk semua peserta. Teguh John paling rasa dia buat tempat baru ni kan. Okey, Encik Izzah sekarang apa yang mungkin nak diperkatakan untuk datang sebenarnya menyaksikan perlombaan ini dan juga meriahkan lagi event ni? Alright.
So, pertamanya harapan saya lah untuk program ni. Saya berharap kita dah dapat satu kerjasama yang baik daripada pihak PDRM, pihak Maktab Polis sendiri, daripada profesional drifter kita sendiri, sama-sama untuk memeriahkan atau menjayakan program ni. Jadi harapan saya kita di MUA sendirilah, di belia MUA, bersama-sama datang, kita menyaksikan. Jadi nampak pendekatan daripada profesional dan penduduk belia setempat sendiri akan menjayakan program ni, insya-Allah. Okey. Dan sekali lagi Cik Cik Izzah. Tersasul saya. Bilakah tarikh berlangsungnya MUA Motorsport Challenge 2019? Sekali lagi kita umumkan kepada penonton. Okey. Kita akan adakan pada 26 dan 27 April 2019 bertempat di Maktab PDRM Bakri MUA Johor. Okey, buat Tengku Jan sendiri, kita tahu Tengku Jan profesional sebagai drifter dan juga harapan untuk pelumba baru lah untuk mungkin jadi inspirasi Tengku Jan sendiri, bagaimana? Harapan pada pelumba-pelumba muda ni. Harapan untuk semua untuk memberikan satu show yang bagus. Yang pentingnya bagi satu show yang bagus, datang dengan persiapan yang benar supaya tiada bermasalah di tapak event. So insyaAllah kita semua akan memberikan satu pertandingan yang cukup mencabar kepada semua peserta, dan juga harap-harap dari pihak penganjur di mana spectator semua akan enjoy lah event ni, sebab banyak aktiviti dia dari pagi sampai ke malam. Okey, baik. Jangan lupa ke MUA nanti. Okey, kita ucapkan terima kasih kepada Tengku Janli, Tengku Malil, pelumba kereta drift profesional, Encik Izzah Jasmari, penganjur MUA Motorsport Challenge 2019, dan juga Encik Syarif Ibrahim, juri dan juga pengulas pelumba kereta drift profesional. Seperti kata Cik Syarif tadi kan, rapat apa markah kan, lebih kan. Jadi seperti rapatkan saf. Di masjid-masjid. Nampak? Deep dalam ni kan. Okey, dah sebenarnya Islam merah dia kan. Okey. Apa pun kita akan berhenti rehat seketika ya. Dan akan kembali selepas ini.